TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Ya, hari ini memang berita yang amat mengejutkan kita semua kerana kes meningkat sehingga mencecah 11,000. Baiklah, Afiq nak pesan kepada anda semua, marilah sama-sama kita patuhi SOP. Kemudian kita kena stay safe, stay at home. Janganlah kata-kata kita nak keluar rumah. Dan apa yang paling penting, jaga kebersihan. Okey? Baiklah, jadi hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan seorang guru jemputan. Afiq akan bagi tahu subjek apa yang kita akan ulang kaji pada hari ini. Tapi apa kata kita borak-borak dengan cikgu tu sendirilah. Tanpa masa, mari kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Jom. Itu dia cikgu kita hari ini dengan subjeknya ekonomi. Afiq dah pernah dengan cikgu ni. Cikgu ni memang best. Sebab kalau kita tak pernah belajar ekonomi pun kita boleh faham. Inilah dia Cikgu Malisa. Assalamualaikum cikgu. Salam Afiq. Cikgu apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Ya. Sentiasa sihat. Baiklah, jadi cikgu, ekonomi ni kalau orang yang tak pernah belajar pun boleh faham sebab memang ada kena-mengena dengan situasi kita, kehidupan kita semua. Ya, betul. Jadi cikgu ada tak pesanan ringkas sebelum kita mulakan ulang kaji dengan topik kita pada hari ini? Okey. Baik, hari ini kita nak belajar tentang macam mana Afiq jadi usahawan dan nak kontrol perniagaan. So, jadi bagi orang pelajar yang inginlah nak menjadi usahawan, dan memangnya sebenarnya kerjaya usahawan tu adalah kerjaya yang sangat bagus. Jadi kita boleh share lah hari ini tips-tips untuk menjadi usahawan berjaya. Okey, baiklah. Jadi kepada usahawan-usahawan di luar sana, mungkin anda tak ambil SPM tapi nak tambah ilmu, pengetahuan dalam diri anda, boleh je sama-sama menonton Sukses SPM pada kali ini. Jadi cikgu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, saya nak bawa cikgu patuhi SOP. Kita gunakan hand sanitizer. Mari cikgu, silakan. Okey, itu dia hand sanitizer. Okey, cikgu dah gunakan, kemudian Afiq pula gunakan. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni kita dah patuhi SOP, kita dah gunakan hand sanitizer, cikgu pun dah bersedia. Tapi sebelum tu kita nak sama-sama saksikan dulu Vox Pop. Inilah dia pandangan calon SPM mengenai subjek ekonomi ni. Susah ke, senang ke, seronok tak? Jom kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM. Pengalaman saya sepanjang mempelajari tajuk penawaran bab 2 tingkatan 4 ini, ia sebenarnya sangat seronok kerana dengan teknik yang mudah yang diberikan oleh guru saya dapat memahami lebih dalam dan mudah menghafal tentang maksud penawaran, cara-cara untuk membuat keluk penawaran dan juga cara untuk menghafal penentu-penentu penawaran. Sebenarnya ia tidaklah sukar untuk menghafal dan memahami tajuk ini jika pelajar fokus dan dapat mengetahui teknik untuk menjawab dan untuk menghafal fakta-fakta yang ada. Daripada tajuk ini, saya dapat mengetahui bagaimana cara untuk membuat keluk perubahan penawaran dan mengetahui bagaimana keluk tersebut mencapai titik keseimbangan. Selain itu juga, saya dapat mengetahui kuantiti barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pengeluar atau firma. Saya suka subjek ekonomi ini. Subjek ekonomi ini akan sangat guna pada masa akan datang. Seperti saya tahu jenis pinjaman yang boleh saya buat apabila bekerja nanti. Tambahan pula, tugasan yang diberikan oleh cikgu saya, iaitu Puan Malisa, amat mencabar. Beliau selalu memberikan tugasan seperti mencari keratan akhbar dan membuat PowerPoint. Hal ini sedikit sebanyak dapat memberikan pengalaman yang berguna kepada saya dan rakan-rakan saya pada masa akan datang. Didik TV KPM.
Ya, kita dengar sendiri pandangan calon mengenai subjek ekonomi ni. Betapa pentingnya untuk kehidupan kita di masa akan datang. Sebenarnya skop dia sangat besar. Sesuai untuk apa-apa saja. Kita nak jadi pegawai bank pun boleh. Kita nak jadi seorang usahawan pun boleh. Jadi, kalau kita tak ada ilmu ekonomi, mungkin agak sukar kalau kita nak menjadi seorang yang berjaya. Ya, betul. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Kepada murid-murid di luar sana, boleh keep on standby. Ambil je buku nota untuk catat apa saja pesanan ilmu daripada Cikgu Malisa sebentar nanti. Dan sekarang kita berehat terlebih dahulu. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Okey, kita akan teruskan sesi pembelajaran kita. Tapi sebelum tu Afiq nak pesan, jangan lupa untuk patuhi SOP. Jangan lupa untuk cuci tangan, gunakan hand sanitizer, pelitup muka dan apa yang paling penting, jaga jarak. Baiklah, sekarang kita nak teruskan sesi pembelajaran kita iaitu subjek ekonomi. Tapi kita akan berkenalan bersama dengan pelajar dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Mari kita sama-sama berkenalan bersama dengan mereka. Assalamualaikum, selamat petang. Kak Mai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Afiq nak minta seorang demi seorang perkenalkan diri anda. Silakan. Selamat sejahtera. Saya Alia Azira, panggil saya Lia. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pensyarah. Baik, pensyarah. Seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Nur Husna binti Muhammad Syamsul. Boleh panggil saya Husna. Cita-cita saya untuk jadi usahawan. Usahawan Husna. Okey, seterusnya. Salam sejahtera, nama saya Jessinia. Boleh panggil saya Jess. Cita-cita saya ingin menjadi seorang penulis. Penulis. Okey, dan yang terakhir sekali. Salam sejahtera, nama saya Ainur Sofia binti Farouk. Boleh panggil saya Ainur. Dan cita-cita saya nak menjadi seorang accountant. Okey Ainur, itulah dia pelbagai cita-cita yang akan dikecapi oleh mereka. Jadi Afiq harap anda akan dapat capai cita-cita anda semua. Baiklah, jadi sekarang kita nak teruskan sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Malisa dengan subjek ekonomi. Silakan Cikgu Malisa. Okey, terima kasih Afiq. Sama-sama. Okey, hari ni apa yang kita nak belajar ialah penawaran. Okey. Penawaran ni kalau kita selalu bercakap bahasa biasa Afiq kan. Kita kata kau beli barang tu tak tawar harga ke? Ya, betul. Itu adalah konsep orang-orang yang belum belajar ekonomi kan. Okey, tapi pada orang ekonomi dia lain maksud dia. Jadi kita akan belajar sekejap lagi. So ada 4 perkara kita nak belajar hari ni. Yang pertama, menerangkan hukum penawaran. Yang kedua, menghuraikan penentu-penentu penawaran. Yang ketiga, menjelaskan dengan gambar rajah perubahan harga mengakibatkan perubahan dalam kuantiti ditawar. Ya. Ekonomi ni Afiq dia ada rajah, dia ada keluk, dia mesti ada. Yeah. Okey. Dan yang keempat, menjelaskan dengan gambar rajah penentu penawaran bukan harga yang menyebabkan perubahan dalam penawaran. Jadi inilah 4 perkara yang kita akan cover hari ini. Ya. Okey, harapnya pelajar-pelajar di rumah juga yang ada dalam Meet ni bersedialah. Ya. Okey. Baik. Ini gambar tentang penawaran. Okey, boleh ke saya minta pelajar yang ada dalam Meet ni untuk bagi komen apa yang awak nampak dalam gambar ni? Siapa nak cuba? Saya Silakan. Okey, silakan. Ainur. Okey, ini ialah sayur-sayuran iaitu merupakan penawaran barang pertanian. Dan pengeluaran barang ni berada dalam kategori sektor utama. Okey, very good. Bagus Ainur jawapan awak. Ya? Baik. Bagus. Okey, dia kaitkan dengan sektor ekonomi tu. Itulah pelajar ekonomi namanya. Yeah. Okey, kita tengok next. Tengok gambar apa ni? Siapa boleh bagi komen? Saya cikgu. Okey, silakan. Berikut merupakan penawaran barang perkilangan iaitu sarung tangan yang terdapat di sektor ekonomi kedua. Ya. Betul. Terima kasih. Ya, betul di sektor ekonomi yang kedua. Sarung tangan, perkilangan. Ya. Betul. Okey, cuba tengok ni pula.
Siapa nak bagi komen ni? Okey. Kapal terbang ni. Ya. Silakan. Saya juga. Husna. Ya, silakan Husna. Silakan Husna. Gambar yang ketiga ni merupakan kapal terbang yang merupakan sektor perkhidmatan. Dia boleh bawa manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, terima kasih Husna. Very good. Okey, sektor perkhidmatan lah. Dia menawarkan perkhidmatan pengangkutan orang ataupun barang. Ya. Okey, jadi ini semua ni Afiq berkaitan dengan penawaran. Jadi, apa dia penawaran? Kan? Tu tanya-tanya ni kalau nak beli barang bukan tawar, apa dia penawaran? Okey. Inilah dia maksud penawaran, Fiq. Kuantiti barangan yang sanggup dan mampu dikeluarkan. Penawaran tadi oleh siapa? Oleh usahawan lah. Ataupun kita panggil dia pengeluar ataupun kita panggil dia firma. Ya? Jadi, apa dia penawaran? Kuantiti barang yang sanggup dan mampu dikeluarkan pada satu tingkat harga pada satu jangka masa. Okey, saya bagi senangkan, mudahkan nak faham. Contohlah Afiq katakanlah nak menjual apa produk, katakan apa? Okey, hand sanitizer. Wah, Hand sanitizer. Cepat betul respon. Okey, hand sanitizer lah katakan. Okey, so dengan kemampuan kilang dengan pekerja yang Afiq ada hari ini, berapa Afiq mampu keluarkan? Berapa unit botol? Afiq boleh keluarkan 300,000. Okey, 300,000 besar tu. Besar tu. Multinational company tu. Ya. Okey, so 300,000. Okey, jadi 300,000 hand sanitizer yang sanggup dan mampu Afiq keluarkan. Itu maksud dia penawaran. Okey, faham. Maknanya kalau bahasa Inggerisnya senang, supply. Okey. Nanti kita tengok kelok tu dia punya singkatan, dia label dia SS. Okey. Bukan syok sendiri. Bukan, Dia supply. Supply. Okey, easy kan, senanglah dengar bahasa ekonomi Inggeris senang. ni. Okey, so bila Afiq tawarkan 300,000 tu, pada masa tu harga dia sebotol contohnya berapa? Sebotol kalau besar ni dalam RM15 kot. RM15 Afiq sanggup. Tapi kalau dekat pasaran harga sebotol tu RM5, belum tentu Afiq boleh keluarkan 300,000, betul tak? Ya, betul. Ya, jadi itu sebab tu dia berkait pula dengan kedua. Okey. Afiq sanggup keluarkan 300,000 tadi dengan syarat harga tu ngam lah dengan Afiq. Dan jangka masa tu pun sesuai dengan jangka masa Afiq. Baik. Macam tu. Dan contohnya bila jangka masa pada satu masa tu Afiq kehilangan pekerja ramai. Contohlah zaman PKP ni kan, semua tak boleh kerja. Jadi Afiq tak boleh keluar 300,000. Betul. So penawaran Afiq bukan 300,000. Faham tak? Itu dia maksud dia. Dalam bahasa mudah. Baik. Okey? Kita hafal dah, kita dah faham maksud penawaran, kuantiti barang yang sanggup dan mampu dikeluar pada satu tingkat harga pada satu jangka masa. Kemudian kita pergilah kepada hukum. Ekonomi ni dia penuh dengan hukum dan prinsip. Okey, baik. Semakin tinggi harga, semakin banyak kuantiti yang Afiq nak tawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit kuantiti yang Afiq nak tawarkan. Betul tak Afiq? Betul. Ini adalah hukum penawaran. Baik, kita tanya. Kita punya puteri-puteri di rumah ni. Okey, siapa nak bagi respon? Kenapa agaknya hukum ni begini? Kenapa ya? Saya cikgu. Okey, Jess. Untuk memaksimumkan keuntungan pengeluar firma atau syarikat. Very good, Jess. Sebab kita tahu matlamat firma tu adalah untung-untung lah. Jadi sebab itulah ini perangai dia. Kita panggil hukum ni adalah perangai dia lah. Okey? Baik. Okey. Sekarang kita pergi next. Okey. Bila kita dah kaji hukum, kita kena kaji jadual dia pula. Jadual penawaran ni kita nak tengok hubungan antara harga dengan kuantiti yang ditawar. Okey, dalam jadual ni, contohnya bila harga barang tu RM1, Afiq nak tawarkan 20 unit. Okey, bila harga dekat pasaran RM2, Afiq nak tawarkan banyaklah, 40 unit. Bila harga RM3, Afiq nak tawarkan lagi banyak. Kenapa tadi? Sebab nak maksimalkan untung. Okey. Jadi hubungan antara harga dengan kuantiti ditawar adalah positif. Iaitu bila harga naik, kuantiti ditawar pun naik. Jadi kita katakan itu hubungannya positif. Hubungannya positif. Baik. Seterusnya, kita nak tengok
penentu penawaran. Penentu penawaran ni dia adalah apa faktor yang mempengaruhi Afiq tambah atau Afiq kurangkan penawaran. Itu dia. Bahasa mudahnya, apa faktor yang menyebabkan Afiq tambah atau Afiq kurangkan penawaran. Okey. Jadi yang pertama ialah harga barang tu tadi. Betul tak? Ya. Harga naik. Tadi kita tengok harga naik, kuantiti dia bertambah. Harga turun, kuantiti dikurangkan. Inilah dia faktor utama sebenarnya. Ya, ini adalah faktor utama sebab itu dia berdiri dengan sendirinya. Cikgu letakkan pun dalam satu slide dia sahaja. Walaupun kita ada penentu lain, faktor lain ada, tapi dia adalah faktor yang utama. Jadi ini kita panggil faktor harga barang itu. Harga barang itu. Harga barang itu menentukan penawaran. Baik. Okey. Kemudian kita tengok penentu penawaran yang lain. Itu kita panggil penentu selain harga barang itu. Sebab dia tu tak kena mengena dengan harga barang itu. Betul. Harga barang tu dah kaji tadi dah. Ini adalah faktor-faktor lain. Katakanlah sekarang harga di pasaran tak berubah. Tapi tiba-tiba Afiq tak mampu nak keluarkan 300,000 tu. Why? Itu yang kita nak kaji. Faktor lain. Ya, itu yang kita nak kaji tu. Okey. Ya? Okey, harga faktor pengeluaran. Ini puteri-puteri kita ni dah belajar masa form 4 ni, ya, iaitu sumber-sumber ekonomi ni, ya. Jadi siapa boleh komen sikitlah apa dia tu sedikit tentang harga faktor pengeluaran. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, Ainur. silakan Alia. Contohnya Ainur, macam upah buruh, sewa kedai, sewa tanah dan harga barang mentah. Yes, betul tu. Bagus. Ainur. Tapi tadi bukan Ainur nak jadi usahawan kan? Yang nak jadi usahawan tu orang lain, ya? Orang lain. Bagus, betul Ainur. Terima kasih. Itu adalah faktor-faktor pengeluaran lah. Harga. Kalau kita kata faktor pengeluarannya buruh, pekerja, harga dia apa? Upah dia tu. Ya, kita bayar dia dengan upah, jadi itulah harga dia. Ya. Kalau kedai, itu faktor pengeluaran. Tapi apa dia punya harganya? Sewa. Ya. Kalau bahan mentah, contohnya bahan kimia Afiq buat untuk hand sanitizer. Itu adalah bahan mentah. Tapi dia punya harga dia lah. Yalah. Harga bahan mentah lah. Ya. Jadi, ini nanti kita tengok macam mana dia mempengaruhi penawaran. Faktor yang kedua, cuaca. Siapa nak komen sikit lah. Basic asas tentang cuaca. Saya cikgu. Okey Alia. Silakan. Okey, contoh cuaca terdapat di negara kita ialah tengkujuh, kemarau, hujan dan panas. Yes, betul. Cik, betul-betul Alia. Bagus ya, cuaca. Dah belajar ni dalam geografi ni dia orang ni kan. Dah belajar dah. Okey, so cuaca ni boleh mempengaruhi penawaran. Sat lagi kita tengok. Baik. Okey, tingkat teknologi. Siapa boleh share sikit? Tingkat teknologi. Saya cikgu. Okey, Huna. Contohnya penggunaan mesin atau jentera yang canggih untuk memastikan pengeluaran yang cekap. Yes. Okey, mesin tu canggih lah. Terkini, updated lah kan. Betul. Terima kasih. Okey. Jadi itu boleh mempengaruhi penawaran nanti, ya. Okey, next matlamat pengeluar. Baik, matlamat pengeluar ni cikgu kena ceritalah sebab dia teori sikit kan. Okey, teori matlamat pengeluar ni dalam ekonomi kita kaji ada dua je. Satu ialah matlamat dia nak maksimalkan untung. Betul. Okey, satu lagi matlamat dia tak nak maximise untung dan dia tak boleh maximise untung pun. Nanti kita tahu kenapa. Sebab dia kena maksimiskan pengeluaran. Ya, untuk kuasai pasaran. Dia nak kuasai pasaran. Okey. Okey, jadi ada dua kat situ matlamat. Macam mana matlamat tu mempengaruhi penawaran? Kejap lagi kita tengok. Okey, jangkaan harga masa depan. Jangkaan harga ni macam orang kata, kau predict harga kereta naik tahun depan lah. Dia orang semua cakap harga naik kereta tahun depan lah. Dengar-dengar cakap. Macam itulah. Dengar-dengar cerita. Itu adalah jangkaan harga masa depan. Ya? Okey, itu juga mempengaruhi penawaran, ya. Okey, dan akhir sekali ialah dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan ni kalau saya cakap terus pop,
Apa puteri-puteri ni boleh beri komen agaknya? Okay, siapa? Siapa boleh beri komen sedikit tentang dasar? Apa yang berkaitan dasar yang awak tahu rasanya? Siapa boleh? Saya. Ya. Silakan Alia. I know, cikgu. I know. Sorry. Tak nampak tu. Contohnya macam cukai dengan subsidi. Okey, betul. Cukai dengan subsidi. Very good. Cukai mempengaruhi penawaran. Subsidi pun mempengaruhi penawaran. Sekarang ni kan, Afiq, kita tengok banyak bantuan kerajaan kan. Pada PKS, bantuan mikro dan sebagainya kan. Kurangkan moratorium apa semua tu kan. Itu adalah sebahagian dalam bentuk macam subsidi jugalah tu. Ya. Bagaimana dia boleh mempengaruhi penawaran. Kejap lagi kita tengok. Baik. Okey. Habis. Ini adalah penentu selain harga. Okey, next kita tengok. Ini adalah penentu pertama tadi, yang utama tadi tu. Dia berdiri sendiri, Afiq. Okay. Sebab dia yang utama. Okey, harga barang itu kita tengok bila harga dia naik, kuantiti pun naik. Dan bila harga dia turun, kuantiti penawaran pun turun. Ini dia punya jadual. Trend harganya, P ni adalah singkatan bagi price. Kalau kita guna P pun boleh dalam jawapan sebab seantero dunia faham. P is price. Q is quantity. SS is supply. Kita tak boleh letak pula penawaran. PEN, pen tak boleh. Kita bahasa Melayu kena penuh. Tak boleh. Okay. Tapi kalau bahasa Inggeris, dia punya istilah dia, short form dia SS boleh. Okey, jadi kita tengok harga dari 1, 2, 3, 4, 5. Naik tu trend dia. Kuantiti pun naik dari 5, 10, 15, 20, 25 kilo. Naik. Kan? Jadi, bila kita tengok dekat sini, kita tengok mula-mula. Harga naik dari 3 ke 5. Anak panah tu. Kemudian, kuantiti bertambah penawaran dari 15 ke 25. Kalau kita tengok dengan rajah, apa yang ditunjukkan dekat dalam kelok ni? Iaitu kelok tu, titik A tu beralih ke titik B. Nampak? Bergerak. Bukan beralih, istilahnya bergerak. A bergerak ke titik B. Saya ulang balik. Bila harga naik dari harga RM3 ke RM5, kuantiti yang ditawarkan naik dari 15 ke 25. Ini kan, Afiq, cikgu nak tekan kat sini, dia punya teknikal je lah. Perkataan dia sahaja. Kita tak boleh sebut kuantiti penawaran. Walaupun tadi cikgu sebut penawaran. But, hanya untuk kes harga barang itu, kita kena sebut kuantiti ditawar. Sebab nak membezakan dengan yang lain-lain tadi tu. Yang lain-lain tu menyebabkan penawaran bertambah, penawaran berkurang. Yang ini menyebabkan kuantiti ditawar bertambah, kuantiti ditawar berkurang. Istilah je, Afiq. Dia main dengan istilah je. Baik. Okey. Baik. Sekarang cikgu nak minta tolong siapa puteri di rumah boleh habiskan cerita ni. Boleh habiskan graf. Graf ni macam mana keluk? Okey, yes. Siapa? Silakan. Jess. Jess. Silakan, Jess. Jika harga barang menurun, kuantiti yang ditawarkan pun menurun. Okey. Kita boleh tengok daripada tingkat harga RM3 turun ke RM1 dan kuantiti ditawar daripada 15 ke 5 kg. Betul. Very good. Saya kat kelas memang tepuk tangan lah untuk budak-budak ni kan. Okey, very good, Jess. Okey. So, bila harga turun, kuantiti pun yang ditawar turun. Jadi, kita tengok kat sini agak-agaknya titik bergerak ke mana, Afiq? Agak ke atas ke bawah? Titik A tu gerak ke atas ke titik A gerak ke bawah? Titik A. Tadi gerak ke atas kan? Dia akan gerak ke bawah lah. Yalah, betul. Jadi, akan gerak ke bawah ke titik C pula. Jadi, inilah yang menunjukkan hukum penawaran. Tadi, hukum penawaran tadi kan? Harga naik, kuantiti naik. Harga turun, kuantiti turun. Inilah buktinya. Jadi kalau ada soalan dalam SPM cakap buktikan hukum dengan satu kelok. Inilah dia keloknya hukum. Inilah dia hukum keloknya.
Senang je ekonomi ni. Senang je kalau kita belajar dengan Cikgu Malisa. Mudah faham kan? Kacang je, kacang. Okey. Okey. Okey, next kita pergi kepada penentu selain dari harga. Kita masuk penentu selain harga. Yang pertama iaitu harga barang lain. Okey? Okey. Baik, peningkatan atau penurunan harga barang lain mempengaruhi kuantiti barang tersebut. Okey. Jadi kita tengok contoh. Senang-senang cerita dengan contoh. Sayur sawi adalah harga barang itu. Dan sayur kangkung adalah harga barang lain. Okey, kita tengok apa dia punya hubungan antara sayur sawi dengan sayur kangkung. Okey, jika harga sayur kangkung naik, pengeluar akan lebihkan tanam sayur kangkung sebab harga dia naik kan? Jadi apa jadi pada sayur sawi? Dia akan kurangkan sayur sawi. Jadi kuantiti penawaran sayur sawi akan turun. Okey. Ini kena tambah sikit lagi ni huraiannya. Okey, siapa puteri di rumah boleh bagi tahu kat saya kenapa bila dia tambah kangkung, sawi tu dia tak boleh tambah, dia kena kurangkan juga sawi. Siapa puteri di rumah boleh bantu saya? Okey, silakan. Silakan. Sebab pengeluar mereka kekurangan faktor pengeluaran. Contohnya macam tanah dengan tenaga buruh. Tapi dalam kes ni apa yang dikurang? Dalam kes ni dia kurang apa? Yang tanah. Yes, very good. Dia terhad lah. Terima kasih. I know. Okay, very good. Okay, jadi tanah contohlah ada 1 hektar, Fik. Tanam separuh kangkung, separuh sawi. Bila you tambah kangkung, sawi nak pergi mana? Sawi jadi kurang lah kan? Mungkin sawi akan tanam tebing-tebing je. Dia menumpang-menumpang je lah kan? Sebab kangkung harga tinggi, dia orang rebut nak tanam kangkung. Jadi itulah dia. Okey, jadi macam itulah bagaimana harga barang lain mempengaruhi penawaran barang lain. Jadi dekat sini, harga barang apa yang mempengaruhi penawaran kangkung? Harga sawi. Baik. Okey, boleh faham ya? Boleh. Okay. Sekarang kita tengok kelok tu macam mana ditunjukkan. Sama tak dengan kelok tadi? Kita tengok sama tak? Okey, ini kelok penawaran asal untuk sawi tau, bukan kangkung, sawi. Okey, jadi tadi bila harga kangkung naik, kuantiti penawaran kangkung naik. Betul? Tanam kangkung lebih, betul? Apa jadi kepada penawaran sawi? Penawaran sawi turunlah. Kan? Kepada 10 kg. Jadi akan ditunjukkan oleh kelok SS yang baru beralih ke kiri. Okey. Look Afiq dekat sini betul-betul. Adakah harga berubah? Harga tidak berubah, Ibu. Harga dia sama. Jadi inilah dia penentu selain harga. Sebab harga tu tak berubah. Jadi, cuma yang membezakan kuantiti. Ya, jadi ditentukan dalam kes ni ialah sebab harga barang lain. Iaitu harga kangkung tadi efek sawi lah. Macam itulah. Okey, jadi bila berkurang Afiq kat sini, cikgu hanya guna satu rajah kelok sajalah ya. Okey, bila berkurang kelok tu beralih kiri. Kalau bertambah kelok beralih ke kanan. Macam tu je. Okey. Jadi kita tengok kelok beralih ke kiri, berpindah ke kiri, menunjukkan apa? Iaitu kuantiti kuantiti penawaran semakin kurang. Walaupun harga tetap sama. Itu sebab dia masuk dalam kategori penentu selain harga. Okey, faham. Okey, next. Harga faktor pengeluaran. Okey, atau kita panggil input lah, lebih senang. Cikgu tak suka faktor pengeluaran panjang lah, Fik. Kita nak simple-simple kan, okey? Input, senang input. Input ni pula satu dunia tahu. Input. Baik, contoh tadi, tadi kawan kita puteri-puteri dah cakap dah. Upah pekerja, harga bahan mentah dan sebagainya kan. Jadi jika harga input naik, kos pengeluaran naik. Kan? Modal kena banyak pakai lah kan. Maka kuantiti penawaran akan turun lah. Sebab you tak mampu nak adakan modal yang banyak. Jadi kelok SS beralih ke kiri lah sebab dia kurang.
Sebaliknya, jika harga input turun, kos pengeluaran turun, kuantiti penawaran akan naiklah. Dan kelo SS beralih ke kanan. Okey, Putri boleh ada tak dekat rumah ni boleh jawab? Siapa nak bagi komen sikit? Apa dia contoh inputnya? Husna ingin mencuba? Boleh? Boleh mencuba? Ni, kos bahan mentah. Okey, macam mana tu Husna? Contohnya, diorang nak kena ada kos untuk beli bahan mentah untuk hasilkan output. Ya, betul. Jadi, kalau kos bahan mentah tu macam mana? Naik ke turun? Naik. Kalau naik, apa efek dia kepada penawaran? Bila kos untuk keluarkan output tu meningkat, jadi penawaran pun akan meningkat. Betul ke? Bila kos pengeluaran naik, penawaran menurun. Menurun. Betul. Good, Husna. So you are thinking now. Okay. So bila kos naik, jadi tak cukup modal, jadi pengeluaran kurang lah. Macam tu. Ya. Okay. Jadi kat sini, kenapa agaknya berlaku? Bila kos pengeluaran naik, maka penawaran terpaksa dikurangkan. Siapa nak bagi jawapan? Okay, siapa ingin mencuba? Soalan cepu mas ni. Balik kepada bab 1 dulu, form 4 belajar. Jauh. Apa dia? Kenapa agaknya? Bila kos pengeluaran naik, penawaran terpaksa dikurangkan. Kenapa? Bukankah mereka boleh keluarkan barang? Mereka ada mesin, mereka ada bahan mentah. Tapi kenapa terpaksa dikurangkan penawaran bila kos pengeluaran naik? Sebab dari segi modal, apa dia? Apa dia bab 1 kita belajar pada firma? Menghadapi masalah apa dia? Ainur? Okey, Ainur? Sebab firma mereka mempunyai modal yang agak terhad. Yes, betul. Very good. Ya? Ataupun kita kata konsep kekurangan. Masa bab 1 kita belajar kan? So, kekurangan modal atau modal terhad. Jadi sebab tu bila kos naik, dia tak boleh tambah lagi lah. Sebab itu je modal dia ada. Baik. Okey, jadi cikgu, kita nak berehat terlebih dahulu. Okey, kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Seronok belajar ekonomi ni. Jadi murid-murid di rumah, kita berehat dan semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, sentiasa cuci tangan, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan apa paling penting, jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, tanpa membuang masa, sekarang ni kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dengan subjek ekonomi bersama dengan Cikgu Malisa. Silakan Cikgu. Okey tadi. Last Afiq tadi kita belajar harga faktor pengeluaran atau input. Okey, kita pergi seterusnya nombor. Itu kita akan uji minda. Okey, sekarang cikgu nak uji puteri-puteri ni. Cuba anda fikirkan satu situasi yang lain berkaitan dengan harga input yang menjejaskan penawaran sesebuah syarikat. Puteri mana nak jawab ni? Siapa? Okey, silakan Aino. Contohnya, bila upah buruh meningkat, secara tidak langsung, kos pengeluaran juga akan meningkat. Jadi, firma akan terpaksa mengurangkan penawaran mereka disebabkan firma kekurangan modal. Okey, very good. Perfect answer. Sangat tu. Tepat jawapan dia. 4 marks tu. Teratur, tersusun kan? Sebab akibat dia. Okey, very good. I know. Betul. Dia kata bila upah pekerja naik, dia kata maka kos pengeluaran naik, maka firma turunkan penawaran. Dia tak mampu nak keluarkan banyak. Maka ini disebabkan oleh dia tak cukup modal. Okey, next. Kita pergi pada tingkat teknologi. Okey. Teknologi pengeluaran moden atau yang canggih, kan? Jika pengeluar menggunakan teknologi robot canggih, kuantiti penawaran akan naik, meningkat. Maka kelo SS beralih ke kanan. Okey. Jika guna mesin lama, kuantiti penawaran akan berkurang. Kelo SS beralih ke kiri. Kenapa agaknya mesin lama ni boleh menyebabkan penawaran kurangnya? Kenapa?
Kenapa agaknya mesin lama ni, apa masalah dia selalu mesin lama? Siapa boleh bagi komen? Ya, betul. Okey, Husna. Silakan. Yes. Melambatkan proses pengeluaran barang. Yes. Okey, very good. Melambatkan. Mesin lama, teknologi lama kan? Ya. Dia jadi lambat. Kos pembaikan pulih. Yes, betul. Maintenance. Very good. Afiq dah boleh masuk dunia ekonomi dah. Bila dah nampak maintenance cost tu, itu berfikiran usahawan lah tu. Okey. So, kita tengok soalan. Uji minda. Soalan ni Afiq, dia boleh jadi kebat ni. Idea kebat ni semua. Okey, bolehkah anda sebutkan satu contoh penggunaan teknologi moden dalam industri selain daripada menggunakan robot? Apa dia? Siapa dah? Puteri-puteri boleh? Jess. Okey. Silakan. Contohnya alat pemotong kayu automatik yang dapat mengira jumlah kayu yang telah dipotong. Tulisannya dapat mempercepatkan proses pengeluaran barang dan dapat menghasilkan barang lebih berkualiti dan secara tidak langsung dapat memaksimumkan keuntungan firma syarikat atau pengeluar. Yes. Very good. Okey, Jess. Dia kata ada satu mesin ni potong, automatik dikira terus. Pap, satu. Dia terus digital. 2, 3, 4. Jadi tak payah guna buruh nak kira, nak susun kayu dan sebagainya. Jadi benda tu dah dibuat secara digital. Dia secara digital lah biasanya kan. Betul. Dan yang kedua pula dari segi kualiti dia. Dia potong cantik. Dia potong cantik. Ukuran yang cantik. Yes, seragam. Homogenik. Kalau orang manusia kadang-kadang kau cakap apa? Dah tersengit dah dan sebagainya kan. Okey. So betul. Jadi betul. Banyaklah sebenarnya kebaikan mesin berteknologi tinggi ini sebenarnya ya. Banyak sekarang ni kita panggil dia artificial intelligence sebenarnya. Dia dah menggantikan manusia dah sebenarnya kan. Ya, kita ada IR 4.0 sekarang ni. Kita ada big data sekarang ni kan. Dan sebagainya. Tu semua tu benda-benda yang teknologi baru yang kita mesti follow ni kalau jadi usahawan lah. Okey, next. Okey, uji minda yang seterusnya. Biasanya kita mendengar penggunaan teknologi canggih dalam pengeluaran barang kilang atau sektor kedua. Betul Afiq kan? Dalam sektor kedua ni dalam kilang banyaklah mesin kan. Tapi bolehkah anda fikirkan contoh penggunaan teknologi canggih dalam sektor pertanian? Cuba, selalu orang tengok ni macam backward pertanian ni tradisional, pakai ni dan sebagainya kan. Cuba puteri-puteri ni bagi komen sikit tentang uji minda ni. Siapa boleh bagi? Banyak ni. Boleh tak? Bagi contoh penggunaan teknologi canggih dalam sektor pertanian. Okey? Silakan Usna. Satu contoh dia macam jentera padi. Macam mana? Jentera padi, contohnya dia boleh tolong tuaikan padi tu. So, jimat masa lah. Kalau macam manusia yang buat, lambat. Betul, very good. Okey, penggunaan jentera menuai padi. Kan? Menuai padi. Sebab saya ada seorang kenalan lah di Sabak Benam tu, dia pengeluar padi lah. Okay, thank you Husna by the way. Okey, so dia ada banyak sawah padi lah kan. Tapi bila saya tanya, pernah tak pergi tengok padi tu sendiri? Tak pernah tengok pun. Tak pernah pergi tengok pun. Tak pernah tengok pun. Maknanya semua run by the machine je semua tu. Dia ada pekerja, dia run dengan machine aja. Okey. Macam tu. Kalau dulu kita kita potong memang kita nampak lah benda tu. Tengok nampak je semua benda tu. Setiap tempat kita bekerja tu ada padinya kan. Tapi tak ada sekarang ni. Orang zaman sekarang ni clean, bersih sebab teknologi tolong. Teknologi yang bantu. Okey. Next, Fik, kita pergi pada yang kelima. Jangkaan harga pada masa depan. Okey. Jika harga dijangka naik pada masa depan, pengeluar akan mengurangkan kuantiti penawaran sekarang. Okey. Pengeluar akan mengeluarkan banyak produk pada masa depan. Why? Kerana dia nak harga lebih tinggi. Why? Sebab harga lebih tinggi, untung lagi tinggi. Okey, jadi kilo SS akan beralih ke kiri. Sebab sekarang dia akan kurang. Sebab dia nak keluarkan nanti masa depan bila harga dah naik. Itu dia. Okey, kita tengok soalan uji minda yang sensitif ni. Sekarang ni apa? Harga minyak kan? Hari tu baru lagi kerajaan kan? Kerajaan cuba nak settlekan harga minyak tu, nak letak harga ceiling 5 kilo dalam botol. Minyak pack plastik tu tak ada masalah. Tapi ini minyak yang tak boleh kontrol dalam apa tu, yang dalam botol tu Baik. Okey, adakah aktiviti pengeluar menyorok gula disebabkan oleh penentu jangkaan harga masa depan?
Mengapa? Okey. Siapa nak boleh puteri-puteri di rumah bagi komen? Okey, siapa? Saya cikgu. Ya, silakan Alia. Betul, kerana jika kerajaan kata nak naikkan harga gula bulan depan, maka pengeluar akan sorok gula yang ada dan turunkan penawaran pada masa sekarang. Pengeluar akan jual pada bulan depan untuk dapat untung yang lebih. Okey, boleh tak ulang sekali lagi? Cikgu macam tadi tak nampak muka sebab kertas tu tutup muka awak. Okay. Betul, kerana jika kerajaan kata nak naikkan harga gula bulan depan, maka pengeluar akan sorok gula yang ada dan turunkan penawaran pada masa sekarang. Pengeluar akan jual pada bulan depan untuk dapat untung yang lebih. Yes, betul. Okey, saya nak tanya sikit Afiq rasa ni beretika ke tak beretika ni? Orang yang buat macam ni. Dia nak dapat untung tu betul. Ya, betul. Tapi not in betul, bukan ethical way lah kan? Jadi kita sebagai pengeluar nanti awak jadi usahawan nanti, sanitizer punya usahawan lah kan? Saya takkan sorok walaupun harga akan naik. Biarlah harga turun tetap jual juga kan, walaupun untung kita sedikit, sambil kita menjual kita membuat kebajikan. Ya, ada kita punya tanggungjawab pada masyarakat. Pengeluar ni ada tanggungjawab dia sebenarnya. Ya, dan pahalanya besar bila dia mengeluarkan dan menjual kepada pengguna tu. Ya. Okey, bagus. Terima kasih tadi Alia jawapan. Ya. Okey, 6. Cuaca. Nah, tadi kawan dah komen tadi kan. Cuaca panas lah, tengkujuh, kemarau lah kan. So, kita tengok macam mana dia mempengaruhi penawaran. Melibatkan barang yang bergantung kepada keadaan alam semula jadi seperti hujan, panas, kemarau dan tengkujuh. Jadi ni, Afiq, cuaca ni hanya barang yang effect by the cuaca saja. Ya? Okey, contohnya pada musim tengkujuh, nelayan tidak ke laut kerana laut bergelora. Kuantiti penawaran ikan akan berkurang. Jadi kilo SS beralih ke kiri. Contoh kedua, ketika cuaca hujan pula, getah tak boleh ditoreh. Jadi kuantiti penawaran susu getah berkurang. Jadi kilo SS beralih ke kiri. Okey? Jelas ini adalah faktor cuaca. Baik. Okey, sekarang kita cuba tengok. Ni macam mana kita nak keluar daripada masalah-masalah pengeluar ni? Ni soalan uji minda ni semua masalah mencabar pengeluar. Baik. Seorang pengeluar jus durian Belanda mendapati bahawa musim kemarau telah menjejaskan bekalan buah durian Belanda daripada pembekal dia. Jelaskan kesan situasi tersebut terhadap penawaran jusnya. Siapa puteri di rumah? Siapa? Boleh ceritakan kesan dia? Puteri di rumah, siapa boleh? Putera di studio pun sedang berfikir. Silakan puteri yang di rumah. Siapa boleh cerita? Untuk cuba menjawab. Siapa-siapalah. Ya, siapa boleh? Saya situasi tu. Okey, silakan. I know. Okey, masa musim kemarau, hasil tanaman buah durian Belanda akan semakin merosot. Jadi, jumlah jus durian Belanda yang dapat dikeluarkan oleh firma juga akan berkurang. Oleh itu, semasa musim kemarau, penawaran jus durian Belanda akan menurun. Very good. Baguslah Aino ya. Thank betul. You, Aino. Jawapan perfect lah, macam skema lah ni. Okey, bagus. Betul lah. Jadi musim kemarau tu ialah penentu cuaca lah. Menyebabkan penawaran dia berkurang ya. Okey, next. Satu lagi, uji minda. Cuaca mempengaruhi penawaran produk pertanian. Macam tadi jus durian Belanda tadi. Tapi bolehkah anda berikan satu contoh langkah pengeluar mengurangkan kesan negatif cuaca terhadap penawaran mereka? Sekarang ni we want to be in control. Kita nak in control so that cuaca ni tak ada efek pada penawaran. Walaupun jadi kita masih lagi dalam kawalan. Apa jenis produknya dan apa tindakannya yang kita boleh elakkan? Apa tindakan yang boleh kita buat? Seperti sediakan payung sebelum hujan. Puteri. Okey, Husna. Payungnya apa? Silakan. Husna. Salah satu inisiatif dia, pengeluar boleh gunakan teknik greenhouse ataupun rumah hijau. Teknik greenhouse ni dia macam kita tanam tanaman kita dekat dalam rumah. So kalau pengeluar laksanakan inisiatif greenhouse ni, cuaca tu tak akan terlalu mempengaruhi penawaran pengeluar.
Very betul. good, Husna. Sangat betul. Okey, betul lah greenhouse. Sekarang ni banyak, Fik. Tengok kat tempat saya tu, kalau jalan kat belakang-belakang tu, penuh ni. Dah tak ada dulu tanam sayur batas-batas sekarang semua dah dalam rumah. Semua dalam rumah greenhouse semua tu. dah boleh menanam indoor lah orang kata berbumbung. Macam saya pun kat rumah memang berkebun kan. Jadi bila saya tak ada indoor tu, macam-macam ulat lah, binatang lah. Macam-macam baja dan juga racun perlu digunakan cikgu. Dan monyet satu lagi. Itu ambil pun makan sayur saya. Jadi itulah. Jadi kalau saya ada greenhouse, benda ni boleh diatasi. Boleh diusahakan cikgu sebab saya pun suka bertani juga di rumah. Boleh. Baiklah, jadi cikgu sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Kemudian kepada murid-murid di rumah juga kita boleh berehat. Jadi jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, okey? Mungkin anda dah tahu dah apa itu SOP. Baiklah, sekarang kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita subjek ekonomi bersama dengan Cikgu Malisah. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Sama-sama. Okey, ni tadi adalah uji minda yang terakhir tadi bagaimana produk pertanian tadi kita boleh kurangkan dia punya kesan daripada cuaca Okey, next. Yang ketujuh, ini adalah penentu selain daripada harga yang akhir. Matlamat pengeluar. Okey, jika pengeluar mahu memaksimumkan untung. Tadi cikgu dah cakap ada dua matlamat Okey, jika dia mahu maksimalkan untung, kuantiti penawaran sengaja dikurangkan supaya harga dia akan naik. Ini adalah strategi jika dia nak maksimal untung. Jadi kat sini Kelo SS akan beralih ke kiri lah sebab dia kurangkan penawaran. Okey. Sebaliknya, jika dia mahu memaksimalkan pengeluaran atau menguasai pasaran, kuantiti penawaran akan ditambah supaya produk keluarannya banyak di pasaran. Sebab dia nak kuasai pasaran. Jadi bila dia kuasai pasaran, banyak produk dia jual, dia dapat untung jugalah. So Kelo SS beralih ke kanan. Dia akan keluarkan sebanyak-banyaknya dan dijual merata-rata tempat. Okey. Baik, kita tengok sekarang uji minda. Okey, kita tengok uji minda. Apakah contoh barang yang dikeluarkan untuk memaksimalkan pengeluaran dan bukan memaksimumkan untung? Boleh tak Putri di rumah bagi komen? Okey, silakan Aino. Contohnya macam barang perkilangan yang banyak persaingan. Sebagai contoh, kita ambil produk shampoo lah. Produk shampoo ni merupakan barang yang banyak barang pengganti. Jadi, sekiranya firma tetap mengurangkan penawaran mereka, bermakna keuntungan firma akan semakin berkurang lah. Sebab pembeli akan beli barang pengganti yang lain yang ada lebih banyak kat pasaran. Okey. Very good. Jadi betul. Barang kilang lah kan. Macam shampoo, dia ada shampoo A, shampoo B, shampoo C. Kalau you ambil macam matlamat untung tadi tu, you kurangkan, you rugilah. Sebab nanti syarikat lain akan ambil alih pelanggan you. Itu je. Jadi itu contoh barang ni, barang perkilangan lah biasanya Okey, dan yang kedua, apakah contoh barang yang dikeluarkan untuk memaksimumkan untung dan bukan memaksimalkan pengeluaran? Putri yang mana pula nak jawab? Saya cikgu. Okey, silakan. Silakan. Jess. Contohnya macam barang limited edition, macam motor. Jadi mereka dapat naikkan harga barang untuk memaksimalkan keuntungan. Yes, very good. Betul kan Afiq kan? Yang limited edition tu memang harga dia zoom. Thank you Husna. Thank you Jess. Okey, so maknanya memang barang limited edition tu adalah memang matlamat dia nak maksimalkan untung. Dan dia buat memang sikit je. Unitnya sikit. Memang sikit. So itu dia. Dalam ekonomi tu tengoklah. Ada kepelbagaian macam gitu kan. Okey. Next. Kita tengok seterusnya dasar kerajaan. Ada dua tadi kita kata cukai dan subsidi. Okey. Jika kerajaan naikkan cukai, kos pengeluaran akan naik. Betul kan? Jadi bila kos pengeluaran naik tadi, sekali lagi kita punya penawaran akan berkurang lah sebab modal kita sikit. Subsidi. Jika kerajaan memberi subsidi pada pengeluar, kos pengeluaran akan berkurang lah. Macam sekarang kan, kerajaan bagi apa? Subsidi upah pada company banyak supaya memastikan pekerjanya dapat upah, dapat gaji dan boleh meneruskan pengeluaran. Kan? Okey. Jadi kat situ
kos pengeluarannya akan dikurangkan sebab separuh gaji pekerja kerajaan bayarkan, kan? Jadi pengeluar boleh menambah penawaran. Jadi kelok SS beralih ke kanan. Okey, uji minda. Agaknya kat sini. Kerajaan tu dia nak bagi subsidi pun ada situasi tertentu. Contoh sekarang macam PKP kan? Ya, betul. Kalau tak PKP, pernah ke kerajaan bagi subsidi upah? Tak pernah. Tak pernah dengar kan? Ya, betul. Tapi memang subsidi padi ni memang always. Why? Kenapa? Siapa Puteri nak jawab? Puteri mana nak jawab? Kenapa kat padi tu sentiasa bagi subsidi? Yes, okey. Silakan. Alia. Subsidi boleh menurunkan kos penawaran supaya pengeluar dapat mengeluarkan lebih banyak padi. Ini adalah kerana padi adalah keperluan asas bagi rakyat. Yes, betul. Ya, thank you. Very good Alia. Jadi dekat sini bila bagi subsidi padi, contoh subsidi baja lah. Okey, berapa relung? Satu relung RM500 ke apa benda lah kan? Okey. So dekat sini kos pengeluaran pengusaha padi tu turun lah. Sebab dia ada bantuan kan? Yeah. Jadi dia dapat tanam padi banyak lagi. Dan apa pentingnya padi yang banyak? Sebab padi adalah makanan ruji kita. Rakyat Malaysia. Betul. Makanan harian. Dan memang kita terpaksa import pun tak cukup beras kan? Jadi sebab tu kerajaan beri subsidi kepada padi supaya penawaran padi bertambah. Okey, Tania, siapa jawab tadi? Tadi si Alia. Alia. Good. Okey. Sekarang ini soalan SPM lah. Okey, kita pergi kepada moment of truth. Ini dia jawab SPM. Fenomena El Nino menyebabkan cuaca panas dan kering yang melampau di Asia Tenggara. Hal ini menjejaskan 85% tanaman kelapa sawit dunia yang terdapat di rantau ini. Fenomena ini telah menghalang pertumbuhan daun dan buah kelapa sawit. Okey, lakarkan kelok yang menunjukkan perubahan penawaran buah tersebut. Okey, cikgu nak bagi tahu kat sini. Lakar tu maknanya, Fik, tak payah pakai ikut skala, ikut kertas graf dan sebagainya. Lakar maknanya sketch saja dekat atas kertas biasa. Sekarang cikgu nak puteri-puteri di rumah buat sekarang. Lakarkan sekejap. Dalam 2 minit, 1 minit. Lakar saja ya. Okey. Sebenarnya senang je lakar ni, maksudnya apa yang kita agak je kan. Maksudnya penurunan SS. Tunjuk alih tu. Okey. Saya selalu macam tu. Saya akan mesti terbagi jawapan. Cikgu Malisa mesti marah saya. Okey. Baik. Okey, dah siap? Dah siap. Siapa dah siap angkat? Tunjuk dekat TV. Kita tunjuk kat skrin Baik. Kita mulakan dengan Alia. Okey. Alia ada. Good. Okey. SS beralih. Ni. Jess. Apa ni, Jess kena tarik belakang sikit. Jangan dekat sangat dengan dekat kamera. Sangat tak nampak. Okey, good. Bagus. Betul. Jess, Husna, Alia dan seorang lagi. Aino. Nampak mukanya tak nampak. Okey. Betul cikgu. Bagus, very good. Thank you. Bagus. Ya. Kat sini awak dapat 3 markah lah. Okey, yang kedua. Jelaskan faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan penawaran buah kelapa sawit tersebut. Tadi kita kata tadi yang 6 tadi, yang kat slide banyak-banyak tadi, bukan yang nombor 1 kan? Ini adalah faktor-faktor lain, iaitu selain harga. Okey, apa dia? Kita bagi contoh kat sini, dasar kerajaan. Ya, jadi bila kerajaan kurangkan subsidi kepada kelapa sawit. Contoh subsidi baja ke, subsidi benih ke, anak pokok ke kan? Maka kos pengeluaran dia akan naik. Sebab kalau dia nak tanam, dia terpaksa beli sendiri. Jadi dia terpaksa keluar modal sendiri, jadi kos dia naik. Maka penawaran akan berkurang. Okey, faham. Dan seterusnya pula harga input. Ni tadi cerita tadi ni dah disampaikan oleh seseorang lah tadi ni kan. Harga input. Okey, contoh upah buruh meningkat. Bila upah buruh meningkat, kos pengeluaran meningkat. Maka penawaran pun berkurang. Okey, baik. So inilah di antaranya yang berkaitan tentang soalan penentu penawaran. Okey? Penentu penawaran. Okey. Baiklah, jadi selesailah sesi pelajaran kita cikgu ya. Ya, betul. Okey, jadi cikgu ada tak apa-apa rumusan daripada cikgu untuk topik kita pada hari ini? Okey, baik. Rumusan saya ialah di sini bahawa
kita kena faham setiap penentu itu. Sama ada dia menyebabkan naik ataupun turun. Kalau kita kata okey, harga input, contoh kita kata upah buruh naik. Tak bolehlah kita kata upah buruh naik, penawaran naik. Sebab upah buruh naik, kos akan naik, maka penawaran akan turun. Kita kena faham dia punya relationship dia tu. Dia punya kesan sebab akibat. Ini adalah satu kemahiran dipanggil menganalisis. Kebat ni sebenarnya. Ini kebat Yes. Okey, baik. Okey, jadi selesailah sesi pelajaran kita untuk subjek ekonomi bersama dengan Cikgu Malisa pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi pelajaran kita, saya nak ucapkan terima kasih kepada keempat-empat pelajar kita dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh Selangor, dan semoga murid-murid yang menyaksikan kita pada hari ini dapat memperoleh keputusan yang cemerlang pada SPM nanti. Okey, kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farouk bin Harun, ayah kepada Ainul Sufiah, ingin mengucapkan dan mendoakan kepada semua calon SPM tahun 2021 agar dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kejayaan yang cemerlang. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu kepada Kumur Ilham Huda binti Rosman. Harapan saya pada calon SPM 2021 ialah saya berharap agar mereka dapat memperoleh kejayaan yang cemerlang walaupun cara pembelajaran mereka amat-amat berbeza dengan tahun-tahun yang lepas.